Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam video kali ini saya akan bincangkan bagaimana untuk kita menyediakan slide bagi persiapan Viva. Jadi secara umumnya, jika Viva kita tu 10 minit, maka kita perlu buat 10 slides, lebih kurang. Kalau Viva kita 20 minit, so kita buatlah dalam 20 slides. Jadi untuk semester pertama, fokusnya adalah tentang literature review dan juga metodologi. Ini untuk semester pertama. Biasa ada fokus, iaitu kita nak strengthenkan kita punya knowledge dalam that particular topic, iaitu literature review. Jadi kita kena kuatkan ataupun strengthenkan kita punya literature review. Dan keduanya, dalam semester pertama ni, kita nak tengok metodologi yang tepat. Ya, sebab semester pertama ni adalah persediaan untuk kita buat kita punya eksperimen. Jadi itu kena ingatlah. Untuk semester pertama, kita kena strengthenkan literature review dan juga metodologi. Jadi examiner dia nak tahu penguasaan kita terhadap subjek kita, ya, fundamental kepada chemical engineering punya basic, dan juga bagaimana kita membuat sesuatu penyelidikan. Ini penting, ya. Ini untuk semester pertama. Bila masuk semester kedua, penekanan dia adalah kepada result. Ya, result. Jadi kita kena sedar bahawa kita sudah menulis tesis, dan tesis sudah pun dibaca oleh pemeriksa. Ini kita punya anggapan, andaian kita. Jadi metodologi tidak perlu ditulis secara detail, cukup dengan overall metodologi. Kenapa? Pemeriksa sepatutnya sudah membaca metodologi secara terperinci dalam tesis yang kita dah submit. Tapi yang kita perlu terangkan adalah keputusan dan juga perbincangan, result and discussion, dengan terperinci. Dan kita kena sertakan dengan comparison. Dan seterusnya, kita nak tunjukkan bahawa dalam conclusion kita, dalam kesimpulan, ianya menjawab setiap objektif. Dan juga ianya menjawab research gap. Jadi ini penting, ya. Ini penting untuk semester kedua. Dan panduan untuk semester kedua ni pun boleh digunakan lah untuk pelajar-pelajar pasca siswazah, untuk pelajar-pelajar master, pelajar-pelajar PhD, boleh digunakan. Okey, kita mula dengan slide
semester pertama. Okey. So saya mencadangkan untuk semester pertama ni 10 hingga 13 slide sahaja. Ya, ini saya punya anggapan masa presentation adalah 10 minit ya, 10 minit. Jadi kalau kita tengok pertama itu title, okey, biasanya tidak ada masalah. Keduanya tu slide nombor 2 ya. Slide nombor 2 adalah tentang introduction. Dan untuk introduction ni biasa kita akan ceritakan tentang general problem ya, secara umum. Dan saya mahu untuk slide nombor 2 ni tidak perlu ada wording. Bahkan kita letakkan grafik ataupun gambar-gambar yang bersesuaian. Statistik yang kita terangkan. Kita terangkan tanpa perlu ada wording. Ataupun newspaper cutting, keratan surat khabar yang menunjukkan tentang pentingnya masalah tu. Betapa mendalamnya masalah tu, mengapa ianya begitu penting sekali kita selesaikan. Ini kena tunjuk bukti secara bergambar. Ya, jangan ada wording. Tunjuk bukti secara bergambar, tunjukkan dan terangkan. Baik, setelah kita terangkan tentang masalah secara umum, maka masuk saja slide nombor 3. Ya, masuk saja slide nombor 3. Sepatutnya kita dah menerangkan tentang penyelesaian secara teknikal. Bagaimana kita nak selesaikan masalah pada slide nombor 2 tadi. Ya, apa penyelesaian dia secara teknikal. Dan sebagai contoh, kalau slide 1 kita bagi tahu masalah berkenaan dengan waste management. Contoh. So, pengurusan sisa. So, untuk slide nombor 3, dia punya penyelesaian yang kita cadangkan adalah composting. Pengkomposan sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Okey. Jadi kita akan terangkan pengkomposan. Pastikan kita hadirkan dalam slide ni rujukan-rujukan yang terkini. Ya, tulis rujukan tu. Maksudnya bukanlah full reference, tetapi kita letakkan dia punya citation dia. Contohnya Zahrim et al. 2022 sebagai contoh. Okey. Jadi kita letakkan sebagai contoh untuk menyelesaikan masalah. Kita cadangkan pengkomposan. Kemudian apa definisi pengkomposan? Dan kemudian apa masalah yang dihadapi oleh penyelidik dalam proses pengkomposan itu sendiri. Ini kita kena faham lah. Kita kena clear. Lepas tu saya mencadangkan untuk satu slide ni ada 4 poin saja ya, 4 poin. So kita aturkan poin-poin tu ya. Apa masalah pengkomposan itu sendiri sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Baik. Bila masuk saja slide nombor 4, kita dah mula terangkan ya, apa dia usaha untuk menyelesaikan masalah dalam pengkomposan. So kita ada poin 1, poin 2, poin 3. Apa orang sudah buat? Apa penyidik-penyidik sudah buat? Ya. Okey.
apa limitation dia, kekurangan dia. Ya, ini penting sebab nanti ianya akan hubungkan dengan slide nombor 5, iaitu research gap. Yang mana kita akan cuba hubungkan antara slide nombor 4 dengan slide nombor 5. Ini penting. Slide 4 dan slide 5 dia adalah bridge, jambatan, ya, yang mana kita kena pastikan kita dapat menerangkan satu solusi, cadangan solusi, ya, yang kita akan cuba dalam kajian kita. Jadi kita kena ulang-ulang kali baca, tengok balik slide nombor 5, tengok balik slide nombor 4, ya. Ini penting. Jadi bila kita nak buat slide nanti, kita boleh mulakan dengan research gap dulu. Kemudian kita buat slide 4. Lepas slide 4, slide 3. Kita tengok sekali lagi balik. Lepas slide 3, kita tengok sekali lagi balik slide nombor 2. Kita kena pastikan ianya bersambungan, ya. Bersambungan. Okey, kemudian setelah kita sempurnakan slide 2 hingga 5, kita buat kita punya objektif. Ya, objektif dia ada 3. Saya cadangkan 3 saja maksimum. Okey, kemudian selepas itu overall metodologi. Macam saya bagi tahu tadi, semester pertama ni kita kena bagi penekanan pada metodologi kita. Bermula daripada overall metodologi secara keseluruhan, ya, dengan detail, ya. Kemudian apa bahan dia, material and method. Kemudian analisis dia. Kemudian statistik. Ini jangan lupa, kadang-kadang kita lupa tentang statistik. Okey, analisis dan statistik. Kalau kita tengok sini, slide 7, 8, 9, 10, ya, 11. Okey, paling kurang perlu ada 4 hingga 5 yang menerangkan secara detail apa dia metodologi yang kita akan ambil. Kita kena convince kan examiner bahawa metodologi yang kita buat itu betul, mengikut standard, ya, kena beri penerangan. Dan kemudiannya kalau kita ada preliminary data, boleh untuk semester pertama. Dan slide yang terakhir adalah milestone bagi setiap objektif tu. Bila kita akan dapat sempurnakan apa dia milestone dia, tarikh yang kita jangkakan setiap objektif itu dapat disempurnakan. Dan sebaik-baiknya untuk slide ni, minimum font dia adalah saiz 28. Saya tak mahu yang terlampau kecil, ya. Kadang-kadang pelajar dia suka buat font yang kecil sehingga dalam presentation tak nampak, tak ada guna pun kadang-kadang. Kadang-kadang ada pelajar yang dia buat begitu banyak master table, tapi master table tu bukan yang dia pilih. Kita kena sedar, kita bukan copy paste master table daripada tesis kita tu ataupun daripada proposal kita dan kita lekatkan, tetapi kita kena pilih apa yang sesuai, data apa yang kita sesuai, yang mana ianya boleh menyokong kita untuk datang kepada research gap itu. Pilih, kena pilih, ambil masa untuk pilih data yang sesuai, ya. Ini penting. Okey, baru bila mana kita ada research gap yang mantap, baru kita dapat hasilkan objektif untuk, ya, menjawab ataupun objektif untuk kita cuba membuktikan segala hipotesis kita
ataupun kita punya proposal teknik yang kita letakkan dalam research gap tu. Ya, dia research gap ni dalam satu ayat saja. Dalam satu ayat saja, dia akan menerangkan secara keseluruhan apa yang kita nak buat. Ya, apa yang kita nak buat. Okey. Okey, ini satu contoh bila kita nak buat slide, cara pemikiran kita maksudnya lepas kita buat research gap, ya, kita dah sediakan slide research gap, ya. Okey. So kita undur ke belakang. Kita tengok apa point ataupun ayat pada point nombor 8. Ianya mesti ada kaitan. Dia boleh bridge, ya, antara research gap dengan point nombor 8. Ya. Ini kita undur slide, ya. So kita boleh tengok sini research gap. Kemudian kita undur slide sebelumnya. Kita undur slide sebelumnya. Okey. Tengok point 8. Kemudian tengok lagi point 7. Point 6. Point 5. Okey. Dan seterusnya baru kita pindah kepada slide sebelum itu. Ini cara pemikiran kita. Macam mana kita nak buat, ya, kita nak buat kita punya slide. Ini penting. Jadi tengok dia ulang-ulang kali, kan? Ulang-ulang kali supaya antara slide kedua, kan? Slide kedua tadi apa? General problem. Slide ketiga, literature review. Slide keempat, literature review. Tapi dah fokus kepada technical solution. So slide 2, slide 3, slide 4. So slide kelima research gap. Slide 5 research gap, kita tengok ulang-ulang kali balik, ya. Tengok ulang-ulang kali balik. Antara research 5 dengan research 4 ni mesti ada satu continuity. Point ke-8 mesti ada, point ke-8 pada slide nombor 4 mesti ada bridge, mesti boleh menghubungkan dengan research gap. Jadi point ke-8 dalam slide ke-4 dia ada hubungan dengan point ke-7, point ke-6, point ke-5. Jadi point ke-5 slide nombor 4 dia akan ada hubungan dengan point ke-4 dalam slide nombor 3 dan seterusnya sampai slide nombor 2. Dia mesti ada hubungan. Jadi kena tengok ini dengan hati-hati, ya, dengan penumpuan, supaya dia akan nampak satu continuity, kebersambungan antara slide kepada slide yang lain. Okey. Basically, bila mana kita dah faham macam mana nak buat slide pada semester pertama, untuk buat slide untuk semester kedua tidak ada masalah. Okey? Tidak ada masalah, ya. Cuma kalau kita tengok dekat sini, ya, tengok kat sini. Okey. Pada slide nombor 7. Slide nombor 7, overall methodology. So kita akan mention bahawa details ada dalam tesis. Kena terangkan, kena bagi tahu. Kita hanya terangkan overall methodology, semua details ada dalam tesis. Dan kita tengok di sini. Tengok di sini untuk slide semester kedua. Okey, slide semester kedua result dia.
ada 1, 2, 3, 4. Result dia ada 4. Result dan discussion. Okey? Result dan discussion. Kemudian tengok pada slide nombor 12. Okey? Slide nombor 12 ya. Bahagian conclusion. So kita tengok situ ada 4 points. Sebab ada 4 points, sebab kita ada 3 points untuk objektif. Macam saya beritahu tadi, dalam conclusion, poin pertama conclusion akan menjawab objektif pertama. Okey. Poin kedua conclusion, dia akan menjawab objektif kedua. Poin ketiga conclusion, dia akan menjawab objektif ketiga. Dan poin yang keempat, dia akan menjawab research gap secara keseluruhan. Okey. Dan untuk semester kedua ni, okey, kita boleh letakkan recommendation. Okey. Dan kemudian acknowledgement. Okey. Grant apa yang kita gunakan, nama projek, ya. Dan juga achievement. Okey, ini mungkin pentinglah untuk pelajar-pelajar pasca, postgraduate. So, you all kena letak publications. Sebagai contoh, berapa publication, ataupun apa you punya achievement, you ada pattern, ataupun you join any competition, ataupun any award, you boleh letakkan dalam you punya slide ni. Okey. Ini lebih kurang. So, ni sebagai panduan you. Okey, sebagai panduan you untuk you bina you punya slide. Tadi saya dah terangkan dengan detail macam mana nak bina slide semester pertama, semester kedua. Okey. Semester pertama fokus kepada metodologi yang tepat. Ya, metodologi yang tepat. Okey. Dan juga literature review. Okey. Literature review untuk semester pertama mungkin saya beranggapan you punya penguasaan literature review you adalah 60 hingga 70%. Okey, 60 hingga 70% untuk semester pertama. Tapi untuk semester kedua, sepatutnya penguasaan literature review you sudah 100%. Okey, 90 hingga 100%. Tetapi untuk metodologi semester pertama, kita mesti usahakan penguasaan metodologi itu 90%. 90 hingga 100% semester pertama. Penting itu untuk kita move forward dalam kita punya semester pertama. Okey. Dan dalam semester kedua, result tu penting. Okey, result penting. Okey, sebaik-baiknya kalau boleh you letakkan saja graf dan you explain. You letak graf, you explain. No need wording. Letak graf, explain. Okey, kalau perlu comparison. Alright, perlu comparison. You compare dengan mana-mana study. Okey, so I think itu saja bagaimana nak sediakan slide semester pertama, slide semester kedua. Dan akhirnya pada saya yang paling penting bila you dah siap you punya slide, always bincang dengan supervisor. Okey, always bincang dengan supervisor supaya dia dapat tengok okey macam mana you punya slide, understanding you. Okey, kalau kadang-kadang kita rasakan kita punya betul, tapi supervisor ada pandangan lain. Okey, selalu berbincang dengan supervisor kita, maka kita akan dapat improve kita punya slide ni dan kita dapat bentang dengan baik. So saya rasa sekian saja. Okey,
panduan yang saya dapat berikan kepada para pelajar bagaimana untuk menyediakan slide pada Viva semester pertama dan semester kedua. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.